risau sangat dekat pendidikan sebab pendidikan memang selalunya ikut struktur tu kan. Dia tak banyak sangat elektif, tak banyak pilihan lah. Tapi yang saya risau sikit kepada bachelor bachelor yang without pendidikan, BSK lah. Okay, jadi kalau ikutkan untuk Bachelor Sains Kepujian, Matematik dan Statistik, keperluan untuk bergraduate adalah, awak boleh nampak dekat sini, 126. Okay, untuk Maths dengan Statistik samalah. And then kalau awak refer, bawa balik tak buku info? Ke semua tinggal dekat ni, college? Ada. Okay. So Ada. kalau boleh bagilah ada result dengan awak pun okey. Bagi ada buku info pun okey sebab you punya batch ni 2018-2019. So jangan guna yang batch lain lah. Ya. Okay, so kalau ikutkan 126 keperluan 126 kredit untuk bergraduate ni dia terbahagi kepada 3. Kursus universiti, kursus teras dengan kursus elektif. So kalau awak tengok ni stat dengan math samalah. Nilainya 25 kredit untuk kursus universiti termasuk co-curriculum dan juga bakti siswa. Okay. And then kalau kursus teras ada 69 kredit termasuk latihan industri dan juga your FYP. Okay. And then yang ni lah yang akan menyumbang kepada beberapa masalah yang towards the end ni dia semakin banyak masalah. Betul kita pula tak jumpa depan-depan. Kan? Okay, jadinya kursus elektif ada 32 kredit tu elektif terbahagi kepada 4. Jadi yang kalau dekat maths dengan statistik dia berbeza dekat kumpulan 1 dengan 2. Okay, 1 dengan 2 dekat maths, 2 dengan 1 dekat statistik. Okay, maknanya kalau kumpulan 1 di maths ini adalah subjek MTH4 yang elektif matematik lah. Kalau untuk maths kumpulan 2 yang ini yang awak ambil sains komputer, awak ambil ekonomi dan sebagainya. Okay, tapi untuk statistik kumpulan 1 sains komputer, ekonomi semua tadi. Tapi kalau statistik yang kumpulan 2 berada di kumpulan 2 untuk MTH4. Okay. Dan kumpulan 3 ni adalah bahasa global. Kumpulan keempat ni yang ini yang bebas sebebas-bebasnya tu, elektif bebas. Okay, jadi yang ada alias, yang ada slash itulah yang akan menyumbang kepada masalah. Sebab kita pernah ada tak apa masalah kita sebut nanti. Okay, kita tengok kepada, yang ni saya rasa semua jelas Yang ni kira macam ulangan masa gerak ilmu, hari penerangan Ponia. Okay, jadi pecahan-pecahan ni saya rasa semua dah alert lah, semua dah. Keperluan lain selain daripada 126 tadi adalah your Alex package. Okay, Alex package tu bergantung pada your MWET. Okay, yang tu pun awak kena pastikan cukup mengikut kelulusan lah, mengikut band MWET tu. Okay, jangan refer kepada batch lain sebab setiap batch akan berubah. Contoh kalau last year punya batch, dia kena 36 lax point. Tapi untuk batch awak ni, kalau tak silap saya 24 sahaja. Boleh refer pada buku info tu. Ya? Okay. Okay, sorry, tak tukar lagi. Bukan BBI. Saya rasa awak dah ambil LPE kan? LPE. LPE dah sekarang. Lepas tu cell dan juga lax lah. So lax tu ada point dia, cell tu ada, dia tak ada kredit lah. Hanya LPE sahaja yang ada kredit. Okay, so ini yang ada dalam your buku info untuk your batch. Okay, yang 5-6 ni, kategori 5-6 tak ramai. Kategori 3-4 ni yang ramai. So selalunya akan ada kekurangan dekat lax point ni. So make sure kalau kata towards the end, awak tak boleh nak cukupkan dengan ambil 6 point sahaja. So akan ada kelebihan untuk semester akhir dan juga maknanya tahun akhir lah untuk dapat kuota untuk daftar kepada 12 points lax punya course tu. Okay, so kalau kata tak boleh nak daftar, kena bagi tahu secepat mungkin supaya ada orang boleh tolong awak untuk dapatkan kuota tu lah. Selalunya
fakulti kena hantar surat untuk mohon tu sebenarnya. Okay, so kita tak ada international student, so saya boleh skip yang ni lah. Contoh situasi. Okay, contoh situasi ni bergantung kepada your elective. Your elective yang komputer ke, ekonomi ke. Okay, so Siti, ni mungkin Siti Hasanah lah. Okay, Siti mengambil program BSK Maths. Kursus elektif kumpulan 2 yang dipilih adalah ekonomi. So ingat ekonomi ada berapa tadi jumlah? Oh, saya tak tunjuk kan, tapi you all tahu kot. Ekonomi ada berapa jumlah? Ada berapa? 12 kan? Betul? Awak kena lengkapkan masalah di pihak pelajar ni, dia tak lengkapkan package. Dia ambil satu subjek ekonomi, satu subjek komputer, satu subjek fizik, and then dia claim dia dah cukupkan jumlah kredit untuk elektif. Sebenarnya itu salah. Bila awak dah pilih kumpulan elektif kumpulan 2, katalah awak pilih ekonomi. So empat subjek dalam ekonomi tu awak kena completekan sepanjang awak berada di UPM lah. Ya, jangan ambil satu dekat ekonomi, satu dekat kimia, tak boleh lah macam tu. Ada ke yang batch ni yang buat macam tu? Kalau yang bertukar tu, itu perkara biasa. Masa second year ke, awak macam, oh payahlah ambil sains komputer ni, ambil ekonomi lah macam orang lain. Tengok buat ekonomi pun tak boleh juga buat. Kan? Okey, tak apa. Kita tengok dulu macam mana pengiraan untuk nak pastikan awak boleh rancang untuk semester hadapan dan juga satu semester lagi. Okay, so jumlah kredit khusus universiti ada 25. Okay, jumlah kredit khusus teras ada 69. Okay, so 2 ni jumlah dia berapa dah? 94. Okay, so 94 you kena bergraduate dengan 126. 126 tolak dengan 94 ada berapa? 32 lagi kan? So 32 tu datang daripada elektif. So katalah elektif yang awak ambil 12 kredit daripada matematik MTH4. So tinggal lagi 20. Okay, sebab tadi 32 tolak dengan 12 tinggal lagi 20. Lepas tu awak ambil ECN, maknanya ekonomi tadi. So 20 tolak 12. Ada lagi 8. 8 tu untuk bahasa global dan juga elektif bebas. So kalau bahasa global awak ambil 3, ada lagi 5 yang tinggal untuk awak bergraduate. So pastikan sekurang-kurangnya awak ambil 5 kredit. Tapi payahlah nak dapat 3 dan 2. Selalunya lebih senang awak pilih subjek 3 kredit for each. Maknanya lebih tak apa, jangan kurang. Okay, so pastikan bila awak kena buatlah, kena tambahkan supaya 126 tu cukup. Tapi balance tu terpulang kepada pilihan di sini. Pilihan kumpulan 2 bagi mathematics. Okay? Right. Okay, situasi pertama jelas? Apa? Tak ada orang nyaut lah kat sini. Jelas. Okay, jangan tidur Apa nak cakap tidur ke apa? Tak. Awal lagi. Right. Okay, so contoh situasi yang kedua. Tak nak bagi contoh yang banyak lah sebab nanti Dr. Hasanah pun nak cakap juga. Okay, so Muhammad mengambil program BSK Stats. Okay, so stat ni maksudnya perubahan dekat kumpulan 1 dan kumpulan 2 elektif. Okay, tetapi pengiraannya sama. Okay, katalah dalam kes ni dia ambil elektif kumpulan 1 adalah perakaunan. Jadi perakaunan berapa total? Siapa-siapa yang ambil akaun boleh bagi tahu? 14. 14. Okay. Alright, so atas sama 25 dengan 69 untuk universiti dan teras. Lepas tu untuk akaun 14. Okay, dah berapa lagi remaining untuk elektif? Cepat. Kira cepat. Total elektif tadi 32. 18. Dah tinggal 18 lah. Okay, so 18, 12 daripada MTH4 statistik. So tinggal lagi 6.
6 ditolak dengan 3 bahasa global. So, total semua sekarang adalah 123. So, maknanya untuk elektif bebas, awak kena ambil 3 kredit. Maknanya boleh ambil satu subjek sajalah. Compare to ekonomi, awak kena ambil 2 subjek tadi. Okay? Alright. So, ini adalah antara perbezaan-perbezaan lah bergantung kepada elektif yang diambil. Okay, now situasi ketiga. Okay, yang ni saya rasa boleh skip dah lah. So, maknanya sekarang ni, ada siapa-siapa yang ambil pengurusan perniagaan? Pengurusan perniagaan total dia 13 lain sikit daripada yang inilah account dan juga ekonomi. Ada yang ambil ni tak? Management? Ada. Tak ada menyaut, maknanya tak ada. So, saya boleh Ada. situasi ni lah. Ada. Nampak? Dia punya balance 4 kredit. Walau bagaimanapun, payah juga nak dapat 4 kredit, 4 kredit punya subjek. Kecuali kalau awak ambil yang ada makmal lah, yang ada lab. So mungkin kat situ mungkin dah boleh cover untuk 4 kredit elektif bebas. Contohlah kalau kata awak ambil dekat sini elektif kumpulan 2, awak pilih management. Okay, jadi untuk nak melengkapkan kumpulan elektif kumpulan bebas tu, elektif bebas, awak ambil fizik. So fizik tu ada first level dia 4 kredit. So boleh juga, tak ada masalah. Awak boleh juga pilih daripada subjek-subjek yang berada pada elektif kumpulan 2 tu. Okay, tapi dengan syarat salah satu tu mesti lengkap package dia. Package tu maksudnya 4 subjek ya. 4 subjek, katalah ambil management, so 4 subjek management lah dekat fakulti ekonomi. Okay, so lain-lain tu macam ni lah. 15 kredit. Oh, kenapa saya letak ada tanda seru dekat situ? Kenapa? Agak-agaknya kenapa? Betul tak kalau kata awak ambil sains komputer, awak akan dapat total 15? Cuba tengok dekat buku info. Ada tak Sebab ada yang 14. dapat selain daripada 15? 14. 14. So, sebab ada subjek yang awak boleh pilih. Okay, ada subjek yang awak boleh pilih di bawah SSK tu. So, pengiraan ni hanya apabila awak ambil salah satu 2 subjek yang 4 credits. Okay. Okay, jadi total yang tinggal hanyalah 2 kredit saja. Walaupun susah juga nak jumpa yang 2 tu kan. Jadinya ambil lebih tak apa, janji cukup untuk bergraduate. Okay, sebab kita ada masalah di mana student yang hanya perlu, yang kena extend satu semester semata-mata nak cukupkan kredit. Yang dia ambil pun 1 subjek saja. Tak naklah batch awak jadi macam tu. Dah lah graduation pun tertunda Graduation tertunda lah untuk yang tahun lepas. Okay, tapi tu event sahaja, tak apa, janji kita dapat keputusan tu untuk cari kerja kan. Allahu Akbar. Okay, so saya buat kesimpulan dekat beberapa nilah jadual. Okay, kalau bagi yang ambil sains komputer, awak boleh tengok di sini. Okay, dia punya calculation tu 25 untuk kursus universiti, teras 69, elektif kena ada 32, iaitu 12 pada kumpulan 1, MTH4. Okay, it's either 14 or 15 for science computer, 3 pada bahasa global, tapi kalau 14 pada komputer, maka 3 lah pada elektif bebas. Dan 2 pada elektif bebas kalau sains komputer awak total dia 15. Okay, jadi saya buat juga untuk ekonomi ataupun statistik. So 2 ni adalah total dia sama, 12. So make sure untuk elektif bebas awak mesti 5. So kalaulah kata dekat kumpulan 3 ni dah ambil bahasa Jepun 1. Okay, dekat kumpulan 4 ni awak boleh ambil lagi bahasa Jepun 2. Boleh juga ambil bahasa lain, level 1. Okay, tapi make sure semua ni, maknanya kalau ambil semuanya bahasa, 3 bahasa awak kena ambil ni kat sini. Ya?
Okay, ekonomi statistik ni ramai yang terlibat. Okay, now untuk yang ambil perakaunan, fizik dan kimia. So situasinya sama semua sebab total dia 14. So make sure kumpulan 4 ni awak ambil 3 kredit bersamaan dengan satu kursus dengan 3 kredit. Okay, so itu sahajalah kesimpulannya. Ada juga lagi pengusaha perniagaan tapi tak ada orang ambil kan tadi. So boleh skip lah. Ada. Ini yang awak Ada Tira. Ada. Oh ada. Ah. Okey, kalau ada yang ambil management, yang inilah perkiraannya. So pengurusan perniagaan total dia 13. Okey, jadi kumpulan 4 ni awak kena ambil 4 kredit. So 4 kredit, kalau salah satu subjek 3 kredit, awak ada 1 lagi kredit. Jadi 1 kredit tu memang tak adalah kecuali co-curriculum. Tapi tak boleh ambil. Awak kena ambil subjek yang memang bukan di bawah kursus universiti lah. Betul tak Dr. Siti? Okay. Betul. Jadi kena ambil subjek selain daripada yang kursus universiti tu. Jangan ambil koko walaupun koko tu 1 kredit. Okay, koko dah tertulis dalam kursus universiti. Okay, so Dia? Tadi siapa nak tanya? ada orang nak tanya? Doktor, Ya. saya nak tanya. Kan yang kumpulan 4 tu, maksudnya bebas tu boleh ambil bahasa jugalah ke sebab dalam buku info ni dia tulis elective 1 dengan elective 2. Okay, so situ tu ramai juga. Sekejap, Tira ada Muiz boleh tolong siapa allow Puan Nazihah masuk tak? Muiz ada lagi kata? Ada. Doktor, sebenarnya yang Zoom ni bukan yang Zoom premium doktor. So macam dia ada limit dalam 100 orang Betul je ada dapat maksimum masuk. 100 kan? Ha. Tapi sekarang dia 99, tak boleh Sebab awak jadi host. Bagi saya jadi host balik lah. Kejap. Okay. Kalau saya jadi host mungkin lebih sikit kot boleh masuk. Kejap ya. Sekejap Tira. Cuba Tira dia. Sekejap So doktor. far. Okay, saya dah reclaim dah. Saya jadi host sekarang. Suruh Kak Nazihah masuk. Tapi saya dah accept dah. Dah accept dah? Puan Okey, Nazihah okey. ada di sini? Ada. Okey. Senang ya? Alright. Okey. Okay, mana tadi? Okay, berpatah baliklah pada yang nanti saya entertain soalan dekat chat tu. Okay, so kita dah habis dekat sini dekat last. Kejap Tira, siapa Fikri tanya, dia nak tanya pasal yang kumpulan 4 ni, tak you boleh ambil sebab dia elective bebas, you boleh ambil apa-apa subjek termasuk bahasa. Okay, saya faham maksud Fitri tadi sebab dalam buku info tu tulis elective 1 dengan elective 2. Tapi Betul. tak perlu ambil daripada elective group 1. Maksudnya dia nak bagi tahu kat situ 1 kursus elective, 2 dan kursus elective yang kedua, bukan daripada group dan group pertama. Okay, boleh. Okay, ada lagi soalan? Soalan dekat chat tadi. Berkenaan dengan UCOM ni, saya ni tak berapa ni sangat sebab UCOM ni dia siapa ya yang kalau terlepas UCOM time second year, first semester dan macam mana? UCOM ni macam mana Dr. Hasanah? Ya, UCOM tu apa? UCOM ni exam yang bahasa Melayu tu kan? Rasa macam dah tak ada. Betul. Ada lagi dekat SMP hari tu dia naik lagi untuk orang ambil, tapi maknanya biasa second year rasa yang ambil. Ya, tapi rasanya macam dah tak ada yang itu. Nanti saya kena confirm balik dengan dengan Dr. Azwadi sebab saya rasa memang dah tak wujud lagi dah. Dia tak cerita pasal UCOM ni. Kejap lagi saya check juga dekat group chat group untuk ketua PA. Kejap ya. Saya rasa hari tu saya pernah tanya soalan tu dekat dia. Dia ada bagi ni Kejap ya. Ni jawapan yang dijawab pada 16
17 November. Maknanya baru je lah kan? Baru je lah. Dia kata maklumat UCOM untuk SPM A dan ke atas, A dan ke atas, maknanya A dengan A plus lah. Tak perlu ambil. Tapi kalau STPM, C ke atas tak perlu ambil. Jadi yang Akil, Akil tak dapat A BM Okay, so walau macam mana pun, kalau pasal UCOM tu saya akan forwardkan awak pada sama ada nak benarkan awak untuk masuk, untuk ambil balik UCOM ke apa ke. Nanti kita akan tanya balik Dr. Azwadi lah, tapi saya rasa benda ni masih lagi wujud sebenarnya sebab ada perbualan saya dengan Dr. Azwadi pada November hari tu. Memang ada, tapi tak tahulah kalau kata start semester 1 2020-2021 dia berubah peraturan. Nanti confirm balik. Nanti kita akan inform pada ni lah, pada ketua, pada you all punya ketua group untuk third year ni, untuk maths dengan stat, nanti you all inform. Okay. Betul tak? Okay, ada soalan lain nak tanya? Okay, so ini yang awak boleh nampak lah pada SMP awak pun. Memang ada cara-cara untuk nak check your subject balance, maknanya kecukupan untuk bergraduat tu. Okay, boleh refer kepada curriculum structure yang ada dalam buku info dan juga refer kepada semester result. Saya actually ada buat satu, sekejap ya, kenapa dia macam, saya tak boleh nak pergi. Okay. Saya ada buat macam ni untuk BSK. Okay, boleh nampak tak PDF ni? Boleh. Boleh. So, untuk yang ini, kalau kata saya boleh edarkan lah selepas ni. Awak boleh nampak yang saya buat ini macam yang saya edit pada buku info lah. Setiap struktur kurikulum awak ni, awak boleh tanda belum daftar ke telah daftar ke. Kalau telah daftar pun apa keputusan dia. Ini untuk you all sendirilah. Sebab kenapa keputusan tu penting? Sebab katalah awak dah ambil subjek tu tapi masih dapat F. Ataupun untuk Lex dengan Cell, dia ada point dia untuk nak dikira dalam calculation. Jadi awak kena tulis semua ni supaya awak boleh rancang apa lagi subjek yang belum daftar untuk didaftarkan semasa semester depan dan juga semester satu lagi. Ada 2 semester saja untuk awak daftar selain daripada latihan industri dan juga FYP. Okay. Alright, so yang ni tak perlulah awak tick semua kalau sebab yang ni pun awak kena pilih 6 sahaja daripada pure maths. So once dah ada 2 subjek awak dah tick telah ambil, telah daftar dan berkeputusan tidak F, maka kira complete lah di pure maths tu. Maka boleh terus pergi kepada applied maths ni. Tick pula dekat apa subjek pure applied maths yang awak dah ambil. Yang belum boleh rancang yang SEM bila yang nak ambil. Okay. Alright. Patah balik kepada slide lah. Okay. Okay, jadi step 2 dekat situ. Step 3, check manually from both step 1 and 2 documents. Tick all the subjects you have taken. Check if there are any subject you have taken which is not listed. Yang tu taklah. InsyaAllah yang buku info tu reliable. Okay, semua subjek ada tersenarai kecuali elektif lah. Okay, elektif tu awak boleh pilih sendiri daripada SMP. Okay, so step 6, follow study program handbook. Okay, yang ni follow mengikut buku info yang diedarkan. Kalau kata dah hilang ataupun dah tertinggal dekat college ke apa, boleh contact saya balik. Saya akan email awak soft copy lah. Ya. Okay. Lagi? Apa lagi? Soalan. Yalah tu. Ada soalan lain? Kalau tak ada soalan, saya pass pada Dr. Hasanah untuk nak bagi tahu tentang FYP. Dr. Hasanah dan juga Puan Nazihah lah. Tak ada soalan Ui, semua faham lah malam-malam. Boleh mengajar matematik ni malam ni Dr. Hasanah. Pukul 11 kita Saya set. ada soalan.
Oh, ada soalan. Okay, teruskan. Kalau lah contoh waktu hari tu saya ambil elektif fizik, lepas tu saya stop, saya sambung ambil elektif lain, kira elektif fizik saya tu masuk dalam elektif bebas ke macam mana? Maksud awak stop tu dapat result ke tak dapat result ke awak gugurkan? Dapat result. Maksudnya macam semester 1 hari tu saya ambil fizik, lepas tu semester 2 saya ambil ekonomi. Okey. Boleh. So kalau bergantung kepada awak ambil ekonomi saya patah balik ke tempat ekonomi tadi. Boleh dikira kalau dia bukan F, awak dapat apa? Kalau awak dapat selain F, maka boleh dikira lah. Okey, ni dia punya perkiraan. Kiraan maknanya awak kena ambil bebas sebanyak 5 kredit. So 5 kredit tapi awak dah ambil fizik tadi berapa kredit? 4 kredit. 4 kredit. Maknanya ada satu lagi kredit yang awak kena ambil subjek lain lah untuk nak cukupkan. Okay. Kira tu. Biar ambil lebih, jangan kurang. Pastikan you pandai, you kena tengok cukup semua komponen-komponen kursus tu. Sebab kita tak nak ada kes yang disebabkan satu kredit, you extend satu semester. Sebab banyak kes dah berlaku. Sebab tu selepas kes ada satu tahun tu, tempat tu kita buat untuk setiap tahun student tahun 3 kita akan panggil untuk buat you kira sendiri you punya kredit tu cukup ataupun tidak. Okay, ataupun tanya PA lah. Okay, jelas Soalan lain ada? Nak tanya, Ya. Macam MQ je. okay. Kalau dulu daftar Lex, sepatutnya dekat YW kan, tapi kalau buat dekat elektif macam mana? Macam mana nak tukar? Tak apa, dia sebenarnya bukan YW pun sekarang. Sekarang dia ada apa nama dia? AU ke apa ya nama dia. Tapi nak kata YW pun bukan, EL pun bukan. Jadi tak apa, letaklah status apa pun. InsyaAllah kalau kata nanti katalah macam sekejap saya cari balik apa yang sepatutnya. Dia ada apa lagi? Cuba bagi tahu saya apa status yang ada dalam SMP. Wajib, elektif. Dia bukan audit kan? Kira dia bukan audit. Dia bukan audit tapi AU audit kan? tapi hari tu dia di luar kurikulum. DK ke? DK. Sepatutnya diletakkan DK. Tapi tak apalah, tak apa. Benda tu insya-Allah okey. Cumanya macam saya pernah bagi tahu juga dalam untuk first year lah. Kalau lah towards the end dia kata sepatutnya status awak ni kena sekian-sekian bukan EL. Kena bayar, kena untuk tukar status. Bayarlah masa tu. Tapi saya rasa so far tak ada lagi orang kena bayar lah masa nak grad tu sebab status tu lain. Okay, Doktor. Thank you. Okay. Ada yang bertanya soalan melalui telefon pun ada. Assalamualaikum. Sem ni saya tak dapat cukupkan kredit kerana semua bahasa telah penuh. Sepatutnya Sem 5 saya perlu ambil 18, jadi saya terpaksa ambil 15. Tak termasuk bahasa. Jadi bagaimana? Ada juga rakan-rakan yang tidak dapat cukupkan kredit awal semester ini. Jadi tak boleh nak buat apa dah semester ni. Jadi yang 3 kredit yang tak boleh nak register tu kena register 2 semester yang ada ni lah. Kalau maknanya nanti total lebih daripada 20, makanya awak kena mohon. Mohon untuk lebihan kredit total. Maknanya kalau lebih 20 je memang akan kena kelulusan TDA lah. Kena cepatlah daftar tu, jangan fikir lama sangat. Jangan lambat tindakan. Dapat je result terus. Kena bagi tahu juga PA ataupun Dr. Siti Nur Iqmal kalau dia boleh bantu untuk nak tambah kuota sana sini. Ya. Ada juga yang kita tak boleh nak tolong, tapi at least bila awak bagi tahu tu benda tu dalam perhatian.
Ada soalan lain? Doktor. Ya, Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Saya daripada BSDP Stat. Mula saya ambil subjek financial tu dia elektif lah doktor. Lepas next sem tu dia jadikan, maksudnya saya ambil sem 4, sem 6 tu dia dah jadikan teras untuk kawan-kawan saya yang belum ambil. Dia bukan jadikan teras, maksudnya dia dah wajibkan untuk ambil sem 6, sem depan lah. Yang 3701 ke? Alamak, financial Sekejap doktor. MTH 3701 kan? 3701. Kenapa? Mula dia kursus selektif terbuka tau. Jadi saya dah ambil dah waktu sem 4. Okey. Tiba-tiba sem depannya keluar Yang terbaru yang terbaru punya dia jadikan kami sem 6 kena daftar subjek tu. Tapi saya dengan kawan saya dah ambil dah. Ada yang dah ambil dah, saya berdua. Okey, tak apalah. Jadi sem 6 Kenapa nanti kamu saya nak risau daftar. status? Status tu satu. Lepas tu sem 6 tu saya nak ambil subjek apa yang ganti? Nak ganti sebab itu adalah subjek tambahan kan you ambil kan? Kan elektif. You tambah subjek tu kan? Oh, you kena ambil subjek lain lah. Kena ambil subjek lain lah? Tak kisah subjek apa pun you nak tambah. Okey. In fact, kalau yang elektif kumpulan 4 tu you nak ambil subjek maths sendiri pun boleh. Tak ada masalah pun sebenarnya. Okey, baik. Ya, doktor. Okey. Apa dia Tira? Tak ada. Apa lagi? Doktor, saya nak tanya macam sem 6 dengan sem 7 kan untuk yang kumpulan 2 punya elektif tu, yang daripada subjek jabatan tu, itu kita pilih ke ataupun memang jabatan dah buka macam untuk sem depan 2 kelas? Mungkin M4401, M4402 ke macam mana? Itu you lihat kepada jadual subjek yang ditawarkan. Selalunya kita tak akan tawar 2 subjek saja, kita at least 3. 3 untuk yang katakan 3 subjek untuk pure, 3 subjek untuk kalau maths lah, 3 pure, 3 apply dan juga Puan Nazihah 3 subjek kan you all offer untuk student stat ataupun 4? Biasanya 3 atau 4 subjek lah bergantung pada keperluan. Yep. Okey. Doktor. Ya. Saya nak tanya pasal bakti siswa. Okey. Waktu sem 3 sepatutnya saya ambil baksis, tapi sebab jadi MPK untuk college, diorang cakap tak perlu ambil baksis sebabnya jadi MPK tu dia dah macam ada satu subjek tu yang kita orang dah ambil untuk gantikan baksis tu. Nama subjek tu pembangunan kesukarelawanan. Okey, lepas tu ada tak dalam apa? Dia benda tu dalam result dia keluar macam mana? Ada 2, satu grade S, satu lagi grade A macam tu. Okey. So, kira ganti bakti siswa lah ya? Tidak, sebab kami tak diberitahu pun mengenai itu, Mizan. Sebab kalau ikut saya risau kalau dalam SMP you kena, unless you pergi ke tanya pusat Koko, you kena tanya ada kita boleh buat kesetaraan ke tidak. Tira tolong tanyalah Tira dengan Dr. Azwadi macam mana. Kristina, you Mizan Kristina, you tolong bagi detail pada Dr. Atira. Yang inform tu siapa? Top MPK dulu. Sebab tu you kena inform, kena tanya pada kami dulu sepatutnya kita tak tahu info tu. Assalamualaikum doktor. Maaf ganggu, saya Amir Haris. Untuk yang macam kes Mizan Kristina tu, untuk semester ni memang kami sendiri hantar nama MPK tu
ke pusat kokurikulum sendiri. Memang direct kepada ketua pusat kokurikulum tu. Dan dia teruskan sampai sekarang, maksudnya bukan dulu je, sekarang pun sama juga. Untuk pelajar-pelajar tahun 2, tahun 1 yang naik jadi MPK. Sebab kita tahu, kena tahu sebab kita dalam kita punya curriculum structure tu ada QK yang bakti siswa tu. Betul tak? Dia apa kod dia untuk yang tadi tu? Apa, kesukarelawan tu? Apa kod dia? MQ. Apa dia punya ni? Kod. Saya macam pernah dengar benda ni sebenarnya, yang gantikan ni, MPK yang gantikan ni. Tapi tak tahu sekarang ni dia masih lagi ke ataupun macam mana. Nanti saya akan Q? QKU 22031. 22031, lepas tu ada nombor 2 jugalah. Okay. Alright. Okay, nanti saya tanya. Dia setiap satu tu satu kredit ke? Satu. Tapi lagi satu dia grade S je. S tu sambung? S sambung? Satu lah. Dua-dua tu satu. So, total 2 lah di situ? Okay, memang nak tanya tu. Betul AJK yang ada, apa tu? Kita orang dengar Zira. Apa tu? Akila? Ada nak tanya ke? Oh tak. Okay. So ada lagi soalan lain? Assalamualaikum doktor, saya nak tanya. Ya. Saya dulu ESPA. Lepas tu masa SEM 1, kita orang tak perlu ambil subjek PRT. Jadi mostly kita orang tukar kepada bahasa global. Bahasa global tu dikira elektif bebas ke macam mana? Okay, maknanya you gantikan kredit PRT tu dengan bahasa global. Okay, kalau dah gantikan PRT dengan bahasa global, itu hanya untuk ganti PRT. Tapi untuk group 3, bahasa global masih kena ambil yang lain lagi lah. Satu lagi bahasa global. Oh, faham. Terima kasih doktor. Okay. Lagi? Kalau tak ada, Dr. Siti Hassanah boleh kot. Ni, terus nanti sambil-sambil. V Citra ada nak tanya soalan? Doktor, saya nak tanya pasal yang status lag tu, nanti next time kita orang daftar terus guna YW ke atau kena guna status yang lain? So far yang di-announce adalah DK sekarang ni. DK, okay. Thank you. Okay, lagi? Tak ada? Okay, Dr. Siti Hassanah boleh present lah kalau ada nak present. Doktor, boleh tak kalau request untuk tukar Google Meet sebab ramai yang request untuk masuk tapi tak dapat? Oh, saya boleh masuk dua-dua sekali lah maksudnya kan? Saya masuk dua-dua sekali, tak apa. Semua boleh nampak muka saya. Okay. Nanti doktor createkan ke? Tak, dah ada dah. Dalam email awak tu, Muiz, ada dua-dua sekali. Ada Google Meet sekali? Sekejap, saya share. Nanti yang nak share tu boleh dengar ke dekat Google Meet? Google Meet, okay. Dr. Hassanah ada nak, dia ni kan, ada tak ada share apa-apa. Tapi online juga di Google Meet kan? Jadi nak kena buka Google Meet juga ke? Nama akak masih ada lagi dalam Google Meet ni? Tak keluar lagi kan? Belum keluar. Oh, tak boleh buka dua mic.
Tak apa, saya buka mic saya dekat Zoom. Dr. Siti Hasanah hanya akan buka satu mic dekat satu platform saja. Sekejap. Okey, boleh dengar tak saya cakap? Boleh. Boleh. Okey. Dengar ke saya cakap? Dengar. Untuk Dengar. yang Google Meet? Boleh? Boleh. Okey. Ini adalah okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. So, jadi kita mengenai FYP yang mana you perlu register FYP untuk next semester. Okey, Puan Nazihah adakah di sini? Ada. 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 Okey, untuk penyelaras untuk semester ni memang saya dengan Puan Nazihah lah yang menyelaras FYP, tapi untuk semester depan untuk batch kamu yang penyelaras FYP adalah Dr. Faridah untuk matematik dan Dr. Hani Syahidah untuk statistik. Okey. Cuma sekarang ni kami tengah berfikir macam mana you nak register, nak tentukan you punya supervisor. Ya, supervisor untuk register SEM ni saya akan handle dulu untuk pre-registration ni yang mana you all ada create satu group kan untuk setiap batch, betul tak? Match dengan stat ke satu batch semua sekali? Sekali. Tapi ada juga stat. Ada maths, ada Untuk stat. stat ada group stat juga dan kami ada satu group jabatan. Jabatan tu kira Okey. campur semua sekali. Okey, senang sikit. Sebab saya rasa nanti kita akan register, you all boleh check dulu nama dan juga bidang pensyarah dekat website jabatan. Okey. Ikut terus Tira. Tutup yang mana satu Tapi Tak, you boleh saya Tira punya dengan okey. Iko lah. Iko dia tu macam tak teruk sangat bagi saya lah. Okey. Okey aja, boleh dengar. Boleh dengar? So kita akan register pada minggu ke-15. Boleh you fikir-fikir dulu bidang apa you nak ambil. Nanti pada minggu ke-15 hari Selasa saya dengan Puan Nazia akan bagi list dekat you all punya kita akan bagi info dululah, information dalam grup masing-masing. Macam mana nak register? Sebab ada dua grup ni, ada BSK dengan BSDP. Betul. Bolehnya bila kita berbincang berkenaan dengan FYP ni, boleh tak kita kumpul tahun 3 saja, BSK dengan BSDP, Max dengan Stat. Boleh diusahakan tak? Sebab nanti macam mana? BSK dengan BSDP tahun 3 buat satu grup. Boleh? Grup WhatsApp. Kalau itu kan kami ada grup jabatan, maksudnya setiap batch akan ada grup jabatan. Dalam tu memang ada total semualah tercampur BSK dengan BSDP. Saya guna grup yang jabatan tu lah. Boleh? Sebab nanti arahan dia takut sebab satu demi satu ni macam yang statistik ni dia agak rumit sikit lah sebab pensyarah dia kurang dan banyak kekangan lah yang saya akan letakkan nanti untuk registration tu. Tak apalah, nanti kita buat sekali lah. Bila satu batch tu maknanya campur lah maths dengan stat dia. Campur-campur. Tak apalah, nanti kita bincang kemudian. Cumanya pastikan bidang apa semua nak daftar tu. Tapi bila pensyarah dah penuh, kuota dah penuh, okey, minta berlapang hatilah untuk buat bidang lain. Tak semestinya awak minat tu, macam awak dah minat bidang ni, tapi at one time macam dah tiba-tiba full pensyarah tersebut. Saya minta berlapang hatilah untuk pergi ke pensyarah lain. Itu biasa berlaku lah. Kalau dulu-dulu dia beratur sampai ke tangga kan, beratur.
daripada pukul 6.30 pagi untuk daftar FYP. Tapi sekarang ni sebab kita buat online, rasanya takut parah sikit lah nak berebut masuk tu, sebab mungkin kita buat secara online isi nama. Jangan padam nama kawan ke apa ke, nanti kita akan bincang kemudian lah. Cuma saya minta cari bidang masing-masing yang agak minat dan agak boleh sediakan 2-3 bidang, bukan satu. Okay? Cuma cara registration tu lah kita nak kena setting nanti. Minggu ke-15 tu rasanya okey lah. Sebab nanti minggu 16 kita busy dengan presentation. Macam mana Dr. Hasanah? Mic. Ni okey, sekejap sebab bergema teruk sangat. Okey. Okey, untuk yang cakap apa tadi? Yang register tu, you pilih lebih daripada satu bidang. At least 2 atau 3 bidang ataupun 2 atau 3 pensyarah yang you rasa you nak buat dalam bidang tersebut. Okay. Kalau tak nanti, kalau pensyarah yang satu tu dah penuh, you tak boleh, you tak ada bidang lain dah you nak explore. You tak ready lagi untuk pergi ke pensyarah yang lain. Okay. Sebab kita limit satu pensyarah, kalau maths ataupun untuk matematik kita akan limit satu pensyarah 2 orang sahaja. Okey, untuk stat kali ni 7 ke 8 orang ya seorang. Stat memang ramai lah, kesianlah orang-orang. Kesian pensyarah stat, pening dia tu. Just imagine macam mana nak menilai dia punya dah 8. Campur dengan secondary dia dah 8. Lepas tu bukan student daripada BSK saja, student master by course pun sama. Pensyarah statistik juga yang kena handle. Jadi berlapang dada lah awak mendaftar nanti. Saya akan strict. Saya cakap betul, saya akan strict. Tak dapat ini saya post je kepada siapa-siapa yang available. Tak boleh kata tidak dah. Berkena berlapang dada lah. Macam tu biasanya yang berlaku. So briefing apa semua untuk FYP kita akan buat next sem lah bersama-sama. Yang ini semua saya nak ingatkan untuk pendaftaran FYP saja. Jadi ada kan pendedahan sedikit semester ni dalam subjek 3901 rasanya. So awak boleh tengok-tengok lah yang mana berkenan. Okay, itu sajalah kot rasanya. Ada soalan ke? Tu pula cara macam mana kita nak register tu nanti saya bincang dengan Puan Naziha. Cara yang terbaik supaya saya tak nak berebut-rebut email ke apa ke. Kalau yang dulu memang dia datang beratur, saya datang pukul 7 dah beratur dah dekat tangga tu. Sebab base first come first serve. Yang ini macam mana nak tentukan first come first serve tu, dengan kita tengoklah nanti macam mana. Sebab tu register dia lambat sikit minggu 15. Sebab next sem minggu pertama dah kena cari supervisor masing-masing. That's why kita register semester ini. Ataupun you boleh bincang dulu dengan supervisor yang you dah, kalau you dah confirm dengan supervisor tersebut, you boleh dulu bincang dengan supervisor berkenaan. You dah masa cuti tu you boleh cari dah. Boleh search sikit-sikit lah mengenai topik-topik mana, ataupun you boleh terus tanya kepada supervisor apa bidang ataupun problem yang kita nak buat. Macam tu. Boleh juga. Tapi habis final. Biasanya macam tu lah. Dia akan bagi jurnal apa semua untuk bacaan dulu. Okay. Puan, kalau guna Google Form, sebab saya rasa seingat saya macam Google Form ni dia macam ada, kita boleh tentukan berapa orang yang isi Google Form tu. Maksudnya satu lecturer tu mungkin satu Google Form tu satu lecturer. Contohlah macam satu Google Form tu okey Puan Naziha. So mungkin dalam tu seingat saya dia macam boleh limit tau berapa orang yang boleh isi. So maksudnya kalau kita letakkan 10 orang kan, contoh kita letak 10 orang, so siapa yang kira selebih daripada 10 tu rasa dia tak boleh isi rasanya.
bila Google Form tu dah cukup. Itulah kami Kira pun banyak lah, Google Form dia banyak lah kiranya. Maksudnya ada Google Form tu untuk setiap lecturer. Seingat saya lah, maksudnya dia boleh limitkan berapa orang yang boleh isi untuk setiap Google Form tu. So bolehlah first come first serve tu. Maknanya kalau Maksudnya seorang lecturer yang dah penuh, kira penuh maksudnya dia tak boleh isi lah Google Form tu. Seingat saya. Maksudnya dia kena cari Google Form lain yang mana yang masih kosong lagi lah. maknanya maksudnya banyaklah Google Form kena letak ke situ. Ya, betul. Maksudnya mungkin Puan sediakan ayat belas, lepas tu sediakan semua link Google Form. So hantar. So nanti diorang akan tengok, contoh saya nak pilih kata Puan Nazia kan. So saya terus link kat Google Form. Siapa cepat lah, go isi. So kalau lebih pada, maksudnya contoh kalau saya lambat, saya tekan link Puan Nazia, tiba dah tak boleh isi. So maksudnya dah penuh lah, dah cukup 10 orang dalam tu. Okey, nanti kita bincang macam mana. Okey. Tak apa, nanti kita belajar ya. Belajar ni. Tak apa, nanti saya belajar sini dah tua dah, so tak kena belajar nanti ya. Tak apa. Kita cuba. Okey, ada apa-apa lagi? Rasanya dah jelas lah kot. So minggu 15 lah bersedialah untuk register. Tapi sementara tu you boleh survey dululah bidang apa you nak. Katakan you tengok dekat kita punya website numerical analysis. So you kena check dulu apa dia bidang-bidang numerical analysis, ataupun kata you pergi bidang teori nombor, apa dia bidang-bidang teori nombor. Kalau you tak boleh saya check kat situ lah. Saya kejar masa Cuma kelas je lah nanti. Cuma ada yang pensyarah yang akan bersara still ada lagi dalam tu juga. So you jangan pilih Prof Zarina memang tak ada, Prof Fuziah tak ada, Prof Akmal pun tak ada. Tu kena ni lah. Prof Hafsah belum juga. Prof Hafsah dalam proses boleh lah, dia boleh sebab dia dalam proses permohonan insya-Allah. Saya takut SEM 1 tak masuk lagi. Takut masa. Cuma Prof Akmal, untuk start Prof Akmal, matematik, Prof Fuziah dan juga Prof Zarina. Prof Zarina dah pencen, Prof Fuziah tak sambung kontrak. Dia tak nak sambung. Prof Akmal pun sama, tak nak sambung. Okay, so tengoklah macam mana. Okay. Itu sajalah kot. Dan juga Prof Norehan. Prof Norehan dia sabbatical, so memang tak boleh ambil jugalah. Okay, ada lagi? Ada lagi sekarang sebarang pertanyaan? Kalau tak ada, saya serahkan semula kepada Dr. Atirah lah. Ada. Okeylah. Tiada ke? Ada apa-apa nanti boleh WhatsApp sajalah, ini grup kelas juga ni. Nanti tak faham nanti boleh tanya. Minta maaf kalau kata ada kekurangan sebab kalau kata kita guna Google Meet pun sekarang dah ada limit kepada 100. Okay? Jadinya guna mana-mana pun memang dia ada limit dah sekarang. So ada pertanyaan, apa beza FYP A dengan FYP B? FYP A setahu saya dia diambil semasa pertama kali awak mendaftar FYP. Dah keluar status result tu, status S, maka boleh mendaftar untuk FYPB di semester yang seterusnya. FYP ni dia 2 semester. So FYP A kita akan register semasa semester ke-6. Semester ke-6 kan?
Sorry, semester 7. depan lah. 6 betul. 6 dan 7. So untuk yang FYPB semester 7. So kalau you register FYPB, tak register FYPA, tak boleh lah, memang takkan berlaku. You kena register FYP. A sahaja. A dulu, kemudian baru B. Biasanya FYPA tu kita dalam persediaan proposal. FYPA di akhir semester untuk FYPA ada presentation untuk defense proposal. Lepas tu untuk FYPB di akhir semester awak kena buat presentation untuk defense awak punya result. Proposal tu penyediaan penulisan pun ada juga chapter 1 to 3 yang next semesternya FYPB tu untuk result dan semuanya sekali. Sebab dia 6 kredit. Dia 6 kredit dipecahkan kepada 2 semester. 3. Lepas tu result dia akan pergi kepada semua sekali 6 kredit ke semester yang ke-7. FYPB tu result. Sekali je result dia keluar. Yang FYPA selepas presentation proposal tu status dia sambunglah dulu sambung S. S tu, lepas tu FYPB baru akan keluar result. Okay, ada lagi? Kalau tak ada, saya serah kepada Dr. Tira lah. Dah, kita sambung. Okay, ada juga soalan tapi dia tak bagi sebut nama. Macam ni, soalannya FYP register dekat SMP ke atau dekat form yang akan diberikan pada week 15. So kita kena register dua-dua. Satu, register SMP tu wajib awak daftarkan supaya ada dalam rekod pendaftaran. Tetapi dalam form tu hanya untuk supervisor. Bukan tolong register. Ya, untuk tentukan supervisor siapa. Tira dah kerah, Tira kat situ. Dah senyap dah Tira. Dah freeze dah Tira. Macam tu lah, dua-dua kena buat registration. Yang pendaftaran minggu 15 tu adalah untuk tentukan siapa supervisor awak. Yang registration tu memang wajib lah untuk masukkan dalam kredit pendaftaran tu. Dua-dua kena register. Dah muncul dah Dr. Tira. Kenapa dah terputusnya? Hai, macam. Okay, ada lagi soalan lain? Tak ada soalan, makanya macam ni, kalau ada lagi persoalan mungkin awak boleh email lah. Email dan tanyakan soalan melalui, kalau tak ada nombor phone tu, tanya melalui email lah. Tapi make sure jangan buat keputusan sendiri kalau rasa ragu-ragu. Betul? Okay.